Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Alhamdulillah, pada hari ini berjumpa lagi dengan saya, Zahra Engineering. Okey, anda boleh tengok belakang tu ada rumah. Okey, rumah ni. Okey, sekarang ni hujan tuan-tuan. Untuk di Kelantan ni dah 3 hari hujan tak berhenti. Okey, sambil-sambil tu saya datanglah buat site visit untuk new project insya-Allah pada awal tahun depan, bulan 1 insya-Allah. Okey ni. Rumah keluasan 1500. Jadi saya nak masuk dalam lah. Okey, rumah ni dah selepas daripada PKP, sejak PKP bukan selepas PKP. Terbengkalai. Jadi saya datang tengoklah untuk tengok poin-poin untuk wiring. Dan insya-Allah ada rezeki. Jika owner setuju, dia akan panggil saya lah. Tapi apa pun saya akan datang buat site visit dulu untuk tengok poin-poin. Di samping tu ada benda yang saya nak berkongsi dengan anda yang di luar, terutamanya anda yang apa ni, yang tengah buat rumah, tengah bina rumah. Okey ni, merancang nak buat rumah. Jadi anda bolehlah tengok video saya, apa yang saya nak kongsikan dan apa kebaikan dia dan apa kelemahan dia jika anda tak ada plan. Plan macam mana? Bukan plan buat rumah, plan untuk buat poin-poin, soket pelak, lampu, melibatkan pendawaian lah. Okey, ni kawasan ruang tamu. Ruang tamu. Dan yang ni, okey, ni bilik air. Ni master bedroom. Okey, ni tandas. Master bedroom dia besar. Ada hujan tuan-tuan. Saya kena tinggal payung sini sebab sempit dah. Jadi sini dapur. Dah lama sangat dah. PKP kita dah 2 tahun dah. Tukang tak boleh datang buat kerja. Lepas tu hujan pula. Jadi sambil-sambil tu owner cari kos lah nak buat. Okey, ni tandas untuk luar. Bilik nombor 2. Dan ni bilik nombor 3. Berlumut dah rumah. Bila naik bumbung, saya boleh datang hacking. Okey, untuk anda di luar, apa yang saya nak kongsikan, saya minta maaf tuan-tuan, satu kena pegang payung, satu kena pegang phone sebab saya tak ada pembantu. Tak perlu pembantu pun sebenarnya. Okey, apa yang saya nak kongsikan kepada anda yang sedang buat rumah, renovate rumah. Bila kita buat rumah, yang pertama kita kena tahu tempat-tempat untuk kita nak letak peti ais, mana tempat kita nak iron, mana tempat point aircon. Memang betul itu tugas electrician juga. Dia akan apa ni? Dia akan bagi tahu tempat-tempat point yang penting. Tapi plan kita owner rumah sendiri kena ada juga. Mana kita nak letak peti, mana kita nak letak aircon, macam-macam lah. Supaya pendawaian tu tak jadi cacah merba. Wiring tak jadi tentu hala, bercampur aduk. Bila kita buat satu strategi yang betul, insya-Allah pendawaian kita pun akan betul lah. Tapi jika kita pilih electrician yang main buat dia, memang sama juga bagi saya. Untuk anda di luar, nasihat saya buat pendawaian ni, jika tuan-tuan buat rumah, jangan buat terlampau banyak soket pelak. Satu, buat yang penting-penting. Agak-agak benda tu penting buat. Lepas tu lampu jangan main. Untuk ruang tamu 6-7 lampu. Bagi saya lah, bagi saya personal ni, benda tu membazir. Tapi terletak kepada anda. Jika anda ada kos, anda rasa perlu kena terang, pakailah lampu. Sebab apa? Bila quotation electrician bagi dengan apa ni, dengan Allahu Rabbi, dengan soket pelak, poin-poin yang anda
yang anda nak letak tu, dia akan jadi kos tu mahal. Bila kos mahal, poin yang anda nak tu mesti dapat, betul tak? Jadi anda akan cari yang murah. Bila anda cari yang murah, electrician anda insya-Allah pasti akan tak tahan lama lah. Sebab electrician bila dia datang poin banyak, soket pelak banyak, lampu banyak, dia pun nak untung. Tuan-tuan, dia nak untung. Saya buat kerja sebagai seorang electrician, saya pun nak untung. Bila banyak, saya ikut kepada harga poin yang anda bagi. Okey, bila anda tak terima harga saya sebab mahal, contoh, anda akan cari electrician yang murah. Bila anda cari electrician yang murah, pendawaian yang dia buat tu dah memang bajet dia untuk dapat untung dah. Jadi bila nak bajet dan dapat untung, dia tak akan tarik by point, dia tak akan tarik cara yang betul. Nak salahkan dia tu salah pada cara yang dia buat lah. Tapi sebenarnya salah juga kepada kita sebagai pengguna owner rumah ni. Sebabnya poin kita letak terlampau banyak. Kadang-kadang tu tak terguna, tak terpakai pun benda tu. Kita letak benda yang penting-penting je. Saya kadang-kadang tu nak tegur serba salah juga. Sebab tu dah orang panggil apa ni, dah kehendak owner rumah, customer yang nak. Saya cuma boleh nasihat hanya sekadar yang saya mampu je. Kalau lebih-lebih nasihat, dia tak nak ambil juga saya. Kejap lagi dia cari electrician lain. Jadi di samping tu, alang-alang saya datang buat site visit ni, bolehlah saya buat video, saya tegur anda di luar. Yang sekarang ni ramai orang buat rumah, main minta soket pelak situ, sini. Banyak sangat soket pelak saya tengok. Tapi tak pakai-pakai pun. Rumah tuan-tuan yang buat rumah ni, berpada-padalah pakai soket pelak. Yang penting-penting je. Tak perlu nak lebih-lebih. Kalau untuk dapur, contoh untuk dapur, saya tunjuk kepada anda mana poinnya. Okey, untuk dapur ni, contoh, switch dia kat sini. Switch nak masuk ke dapur. Switch dia kat sini. Satu. Okey, boleh. Kita tak kisah mana-mana nak masuk sini. Boleh. Sini pun boleh. Tepi ni, sebelah ni. Itu cara saya lah. Aduh, saya kena letak payung ni tuan-tuan. Susah, payung ni besar. Okey, lepas daripada tu, mana switch untuk lampu luar? Lampu luar daripada sini. Letak sini. Cukuplah satu untuk lampu luar, satu switch. Kalau nak pakai lampu, kalau tak nak pakai lampu, sudah. Tak payah pakai. Lepas tu mana untuk peti ais? Kita tengoklah peti ais mana yang tempat. Bila kita letak peti ais tu, ruangan tak jadi sempit. Contohnya kat sini. Sini untuk peti ais. Boleh dah. Sini satu pelak. Satu pelak untuk peti ais je. Jika ada nak untuk blender ke, nak buat apa, kowe ke, bolehlah tambah 3 pelak lagi. Ataupun 4 pelak. Tapi janganlah pakai 1 MCB. 16 letak soket pelak 4. Letaklah 1 MCB, 1 soket pelak untuk dapur. Jangan main looping banyak-banyak kalau dapur. Sebab bahaya. Memang dapur ni penggunaan dia load yang tinggi. Okey, satu lagi nak letak mana? Sini. Letak je sini. Cukuplah. Okey, sini. Kalau perlu lagi, letak sini. Tak perlu banyak-banyak pun sebenar. Apa yang kita nak pakai je sebenar. Takkan nak cas telefon kat dapur pula. Okey, contoh untuk lampu pula. Okey, kalau tuan-tuan tengok daripada bucu ke bucu, lampu. Okey, mesti kalau daripada pandangan anda di luar, anda mesti nak letak 4 lampu, betul tak? Okey, bagi saya pun memang macam tu sebenar. Tapi bila kita nak apa ni? Nak hadkan kos kita daripada tinggi, pakai je 2 lampu boleh, tak ada masalah pun. Cari yang watt tinggi, watt yang besar. Sini satu, lepas tu sini satu, tengah-tengah ni kipas. Itu je lah. Itu cara pandangan saya jika anda buat rumah nak jimatkan kos. Okey, untuk bilik. Untuk bilik kadang-kadang 2 biji dah cukup dah. 2 biji cukup, kerana 1 biji dah cukup. Untuk ruangan ni bagi saya 1 biji dah cukup dah. Bagi saya lah. Okey, bilik ni pun sama. 1 biji. Di tengah-tengah ni, nak letak pun boleh, tak nak letak pun boleh. Okey, untuk ruang tamu. Ruang tamu memanglah kita akan pakai 4 lampu. Macam dia ni, ruangan tamu dia ni besar. Pakailah 4 lampu. Cari yang watt besar. Sini satu. Sini satu. Okey, sini satu. Sini satu. Baru berapa biji je. Ni tak. Kita nak pakai bermacam-macam. Lepas tu bila electrician bagi kos, kita terkejut dengan harga electrician tu bagi. Kita kata mahal lah, apalah. Padahal yang mahal tu berpandukan poin yang kita minta, yang kita bagi pada electrician.
Okey, saya harap tuan-tuan bolehlah faham sikit sebanyak. Kalau tak faham penerangan saya ni, komen je lah. Ataupun boleh WhatsApp bertanya pun tak ada masalah. Janji beradab. Okey, macam itulah. Saya sebagai electrician tuan-tuan, saya berpandukan poin yang tuan-tuan minta tu berapa biji. Contoh kalau lampu 60 biji, soket pelak 100 biji, saya akan bagi harga untuk 100 pelak tu berapa. Jadi anda di luar tak perlu nak terkejut. Tak perlu terkejut pun sebenar, sebab harga electrician dia masing-masing ada dah. Electrician ni ada harga dia, dia letak poin, ada harga dia letak lamsam. Terpulang kepada anda. Janji pendawaian di rumah anda tu dia buat cara yang betul dan tepat. Dia tak akan menyusahkan anda di satu masa. Duduk rumah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dah short sana short sini, buat apa? Kalau anda pakai wiring, cari electrician yang murah pun, kalau duduk rumah tak sampai 10 tahun dah short sana short sini, tak ada guna juga tuan-tuan. Itu nasihat saya. Lagi satu, untuk pembumian, buatlah terbaik. Cuba cari kos untuk buat pembumian di bawah 10 ohm. Buat yang terbaik. Di keadaan macam ni lah, masa rumah tak ada penghuni lagi, dalam keadaan tengah nak buat apa semua, di masa ni lah kita merancang keuangan kita untuk elektrik. Bukan siap semua sekali, kos dah ada sikit, kita baru nak fikir pasal elektrik, pendawaian kos berapa. Itu yang kita main tangkap electrician tu. Dapat yang murah, lepas tu electrician buat, duduk 2, 3, 4 tahun rosak, kita mula nak caci electrician tu. Tak boleh tuan-tuan, itu salah. Cara dia tu salah. Saya dulu memang beranggapan macam tu juga. Saya dulu macam tu tuan-tuan. Bila saya jadi seorang electrician, alhamdulillah Allah bukakan saya punya minda, saya positif dengan orang lain. Saya banyakkan salah diri sendiri dulu. Baru kita tuju kepada orang lain. Kita tengok orang lain tu salah ataupun betul. Jadi itulah perkongsian saya. Sedikit sebanyak, cuma nasihat saya, jika tuan-tuan dalam keadaan rumah macam ni, tengah renovate, jadi buatlah pendawaian, cari pendawaian yang terbaik, supaya anda dengan keluarga, peralatan anda boleh duduk dengan cara yang senang, boleh yang dengan tenang, tak dia duduk dalam 10 ke 15 tahun, dah short sana short sini, lepas tu kena rewiring balik. Buat yang terbaik. Earding buat di bawah 10 ohm, cari bajet. Untuk dapatkan earding di bawah 10 ohm ni tuan-tuan, kos dia mahal. Kos dia cukup mahal. Tuan-tuan tengoklah mana-mana Google ke, kalau nak follow spek betul untuk sistem pembumian, kelemahan dia earding ni kos dia mahal. Yang lain tu mahal juga, tapi dia tak macam earding. Sebab earding ni dia kerja kasar, dia kerja lasak. Lagi satu, untuk DB. Untuk DB box, letaklah tempat yang selamat, yang orang panggil tidak terlalu strategik, benda yang merimaskan ataupun yang boleh menyusahkan orang lain datang nak buat maintenance. Kena buat macam tu. Itu terletak pada electrician lah. Jadi sekadar untuk petang ni, dan besok saya akan follow saya punya cikgu, insya-Allah. Kalau tengok daripada grup, dia dah bagi tahu dia underway ke Kota Baru. Jadi insya-Allah dipanjangkan umur, saya akan buat video lagi. Saya harap tuan-tuan di luar boleh ambil iktibar, boleh ambil ilmu, ambil pengajaran pada video saya. Bukan mengecam tuan-tuan, jangan mengecam. Sebab saya ikhlas daripada hati. Saya bagi apa yang saya dah jumpa. Saya tengok kebanyakan bila buat rumah ni macam-macam wiring. Kadang-kadang tempat DB letak tak tentu hala. Jangan tuan-tuan, letak tempat yang mudah untuk satu masa orang electrician datang buat maintenance tu, tak menyusahkan, tak perlu nak kena alih benda-benda tu. Okey, macam rumah ni insya-Allah pada awal tahun 2022 dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki oleh Allah untuk saya akan datang buatlah. Kita akan hacking. Jadi benda ni pun tak lama, saya ingat owner rumah akan pasang bumbung dalam tahun ni. Tak silap saya lah. Jadi keadaan hujan, Kelantan pun hujan, semoga Allah merahmatilah. Itu je lah, jangan ada banjir, sudah susah jika nak buat kerja. Okey, jadi itulah tuan-tuan daripada saya, Zahra Engineering. Doa saya kepada tuan-tuan, semoga anda di luar maju berjaya dalam bidang yang diceburi, serta jangan lupa untuk solat 5 waktu jangan tinggal tuan-tuan. Itu adalah kita sebagai seorang Muslim, dan
Dan itulah kerja kita sebagai khalifah di muka bumi Allah. Jadi jagalah solat tuan-tuan, yang mana bisnes terutamanya, solat jangan sekali-kali tinggal. Okey, sekali lagi, seandainya ada percakapan saya ni ada yang tak jelas ke, ada yang bagi tahu tak jelas lah, apalah, saya mohon maaf tuan-tuan. Saya dah pakai dah ni, saya dah pakai mic, tapi kalau dah tak jelas saya nak buat macam mana dah. Okey, sekali lagi saya mohon maaf, ada salah silap saya, percakapan saya buat anda tersinggung. Saya mohon maaf hujung rambut sampai ke hujung kaki. Saya Zahra Engineering. Seandainya anda berminat dengan perkhidmatan saya, berkhidmat dengan cara pendawaian saya, berkhidmat dengan cara kerja saya, anda bolehlah menghubungi pada nombor yang saya letakkan di video itu. Assalamualaikum warahmatullahi